وصوص إلى الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وإلى الشيخ أحمد بن زكزاك، جميع مشايخنا وطلبة أهل السنة والجماعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Hadirin sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih beri kepada kita peluang. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita pertolongannya untuk kita melakukan segala ketaatan dan juga ibadah kepadanya pada malam yang mulia ini. Dan Alhamdulillah juga, marilah sama-sama kita menzahirkan kegembiraan kita dengan kedatangan bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, iaitulah bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu-satunya hadiah yang paling besar, tidak ada harga dan nilainya kepada kita umat manusia dan alam sekaliannya, iaitulah nikmat dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerananya kita mengenal apa itu tauhid, apa itu ibadah, yang dapat kita bermakrifah dengan Allah, sekaligus kita diberikan oleh Allah cahaya keimanan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalaulah bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita pun tidak akan menerima nikmat iman dan Islam, nescaya kita pun tidak akan dapat bermakrifah dengan Allah, nescaya kita tidak akan diselamatkan ketika mana huru-hara dan juga kesudahan kehidupan kita di negeri akhirat. Maka apabila datangnya bulan Rabiul Anwar ataupun bulan Rabiul Awal, inilah satu-satunya perayaan kita kata bagi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan di atas lahirnya atau bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Jadi perbanyakkanlah kita mengucapkan salam dan juga selawat kepada Rasulullah sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi, dan haruslah kita menelusuri segala sirah-sirah Nabi melalui kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis yang membicarakan tentang kesempurnaan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin.
Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebutkan cara sembahyang berjemaah pada fasal yang akan datang. Baik. Jadi sesalah kita membincangkan ataupun kita membicarakan tentang adab-adab mengerjakan sembahyang bagi tiap-tiap individu yang ingin menunaikan sembahyang. Dan kita bicarakan bukan setakat perbahasan dari segi syariat yang zahir ataupun kita kata rukun-rukun yang zahir, rukun sembahyang yang zahir, tetapi kita bicarakan juga hakikat di sebalik perbuatan-perbuatan kita di dalam mengerjakan sembahyang. Rukuk kita, i'tidal kita, sujud kita, duduk antara dua sujud kita, sehinggalah pembicaraan yang terakhir kita bicara kepada pertemuan yang lepas, iaitu bacaan-bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat asalnya bagaimana sejarahnya dan hinggalah kepada salam, iaitu rukun sembahyang yang terakhir. Kemudian kata pengarang kita, dan yang paling penting, kepada dia yang paling penting sekali ini dalam kita mendirikan sembahyang, diberikan perhatian dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Jadi apa makna khusyuk? Khusyuk. Kalau kita dah bercakap khusyuk. Maka di sini kita datangkan beberapa pengertian yang disebutkan oleh ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam sembahyang? Setengahnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, khusyuk adalah berdirinya hati kita di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Itu salah satu daripada makna khusyuk. Kita berdiri hati kita di hadapan Tuhan, maknanya bukan sekadar anggota zahir, tapi kita hidupkan ataupun kita hadirkan juga hati kita ketika kita mendirikan sembahyang. Sebab kalau sekadar ataupun semata-mata anggota zahir, itu belum tentu lagi dinamakan khusyuk. Maka yang dikehendaki dengan khusyuk ni adalah anggota batin kita, iaitu hati kita. Kemudian kita rasa penuh ketundukan dan perasaan hina diri di hadapan Allah. Kemudian kata Ibn Qayyim juga, ataupun kata Ibn Qayyim lagi, antaranya yang dipetik oleh Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini adalah salah satu daripada panutan kita dari dalam pengajian ilmu tasawuf. Kita di tanah air kita, sebab ilmu tasawuf ni secara asalnya dia ada dua. Terbahagi kepada dua. Pertama dia panggil tasawuf sunni, dan yang kedua tasawuf bid'ah. Maka tasawuf sunni itu tasawuf yang mengikuti Al-Quran dan hadis, ataupun secara mudah kita kata tasawuf yang mengikuti metodologi ini, cara pengajian yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sebab setiap ilmu tu dia ada metod dia. Kalau ilmu akidah kita ada metod kita mengikut aliran Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam kita nak mengenali Allah Ta'ala, di dalam kita nak mengenal Allah, di dalam kita nak beriman, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu aqaidul iman. Itu makna tasawuf. Makna panutan ilmu bahagian akidah. Begitu juga dalam ilmu tasawuf kita ada panutan kita, iaitu kita mengikut metodologi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, khusyuk ini beliau perasaan rendah diri di dalam hati kita di hadapan Allah.
yang maha mengetahui segala perkara-perkara yang ghaib, perkara yang tersirat dalam batin hati kita. Jadi perasaan rendah hati, rendah diri kita di hadapan Allah, Allah mengetahui segala perkara yang ghaib. Itu pandangan ulama berkaitan dengan ta'arif atau definisi khusyuk. Kemudian ada lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Khusyuk ini iaitulah asal bagi khusyuk adalah perasaan lembut jantung hati, tenang, tunduk serta tetapnya ia, yakni ia hati. Bahkan ganjaran bagi orang yang khusyuk dalam sembahyang ini Allah Ta'ala telah sebut di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Siapakah yang dikatakan orang yang beriman berjaya ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itulah orang yang di dalam sembahyangnya adanya sifat khusyuk. Nah, kalau kita sekadar mendirikan sembahyang, ya kita kata kita dah melepaskan segala suruhan, tuntutan yang Allah Ta'ala telah beritahu atas diri kita. Tetapi tidak memadai dengan semata-mata mendirikan sembahyang, tetapi apa yang perlu kita tekankan juga dalam diri kita, dalam hati kita ni adalah khusyuk ketika sembahyang. Kerana apa? Kerana khusyuk dalam sembahyang inilah ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Maka para mufassir menyatakan beberapa pengertian terhadap khusyuk dalam sembahyang. Di antaranya kata Al-Imam Asy-Syaukani ketika mengulas ayat ini, kata Imam Asy-Syaukani, sebahagian ulama memasukkannya sebagai sebahagian daripada perbuatan hati seperti perasaan takut dan juga gerun. Manakala sebahagian yang lain mengatakan ia, yakni khusyuk ni termasuk sebahagian dari perbuatan anggota badan seperti tenang dalam solat, tidak beralih ke sana ke sini dan tidak melakukan perkara yang sia-sia dalam solat. Jadi khusyuk ni secara kesimpulan yang kita boleh sebut, maknanya anggota zahir kita tu laksanakan segala rukun-rukun dengan tenang, bukan dalam keadaan kelih kanan kiri, dan tidak melakukan perkara yang sia-sia, mata duduk jadi atau bersanya ke angin. Jadi sengaja melakukan perkara yang selain daripada perkara-perkara sunat atau rukun dan sembahyang ini, termasuk perkara yang sia-sia, bahkan perkara tersebut boleh membatalkan sembahyang. Contoh, macam kita sebut dulu, di antara sunat hai'ah ialah kita mengangkat takbir. Takbir intiqalah tu Allahu Akbar, takbir bila rukuk, kemudian kita mengangkat tangan ketika kita nak rukuk, ketika i'tidal, ketika bangkit daripada tahiyat awal nak naik ke rakaat ketiga. Ini tempat-tempat yang disunatkan kita mengangkat tangan ketika takbiratul intiqalah, takbir bila rukuk. Lepas tu kita pergi sengaja angkat tangan. Contoh nak naik rakaat pertama ke rakaat kedua, selepas sujud yang kedua. Kita pun bangun Allah, angkat tangan. Kita kata angkat tangan itu sebenarnya adalah perkara sunat hai'ah, perkara sunat yang diberi pahala. Tetapi bila kita pergi angkat tangan itu di tempat yang bukan disunatkan, contohnya rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, akad ni. Sedangkan rakaat kedua, rakaat keempat tu bukan tempat yang sunat kita angkat tangan. Kalau sunatnya bila macam kita sebut tadi,
Mula-mula ketika takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Kemudian ada rukuk, sunat angkat tangan. Selepas tu i'tidal, sunat angkat tangan. Bangkit daripada tahiyat awal nak ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Ataupun kita makmum, kita mengikut imam yang berada di dalam tahiyat, makmum yang masbuk. Makmum di sini dengan makmum yang masbuk. Kita ni baru rakaat pertama, imam ni rakaat kedua dah. Jadi dia baca tahiyat awal. Selesai dia baca tahiyat awal, dia bangun untuk sambung sembahyang ke rakaat ketiga. Jadi ketika tu imam sunat mengangkat tangan. Takbiratul intiqalah, rakaat kedua ke rakaat ketiga, bangkit daripada tahiyat selepas daripada tahiyat awal. Jadi kita makmum yang mengikut imam, walaupun kita tu berada di rakaat yang kedua, sunat juga kita angkat tangan. Kerana apa? Sebab kita mengikut imam. Tapi kalau kita sembahyang macam biasa ataupun sembahyang tadi, tiap-tiap rakaat lumayan. Ada. Jadi ketika kita mengangkat tangan tadi pada tempat yang tidak disunatkan untuk mengangkat, dia panggil perbuatan itu perbuatan yang sia-sia. Jadi bila perbuatan yang sia-sia ni, awas. Kerana apa? Boleh menyebabkan terbatalnya sembahyang. Ataupun kita nak sembahyang, tangan pada dia bila ia orang menggerakkan anak-anak jari itu, dia tidak membatalkan sembahyang, tapi sengaja menggerak-gerak ataupun mata klik. Dia panggil perbuatan yang sia-sia. Maka sengaja melakukan perbuatan yang sia-sia dalam sembahyang yang tidak disunatkan sekali pun kita buat, boleh menyebabkan terbatalnya sembahyang. Jadi kita mengingat. Apatah lagi kalau kita kata pergerakan yang melibatkan anggota yang besar 3 kali berturut-turut, yang itu memang adalah batal. Baik. Jadi khusyuk ni pertama kita kata dari segi zahirnya anggota zahir ni tenang, anggota badan kita ni tenang. Tak buat benda yang sia-sia. Kemudian hati kita ni tawaduk, rendah diri, berasa gum, berasa takut, berasa hina diri di hadapan Allah. Bahkan banyaklah yang disebutkan oleh para ulama. Secara kesimpulannya yang kita boleh raya, khusyuk adalah perbuatan hati dan ia juga dizahirkan melalui anggota yang zahir, anggota badan kita yang lain. Perasaan hati kita meliputi yang kita sebut tadi lah, khauf, rasa takut, rasa rendah hati, rendah diri, rasa perasaan hina di hadapan Allah. Lalu dizahirkan melalui perbuatan anggota badan seperti tenang di dalam sembahyang, tidak berpaling ke sana sini, serta menundukkan pandangan ketika solat. Jadi itu satulah macam kita sebut dulu, kita sujud kepada Allah dalam sembahyang. Yang hakikat daripada sujud itu adalah kita nak mengesahkan Allah, tanda kehambaan, tanda kehambaan kepada Allah. Nak di sujud tu kita rasa kita ni hina, Allah tu mulia, Allah tu tinggi, Allah tu maha hebat dan segala-galanya. Kita ni maha fakir, maha berkehendak. Sebuah subi kekurangan tu hati kita. Tetapi nak menzahirkan tanda kehambaan, nak menzahirkan tanda kehinaan kita, mesti melalui perbuatan yang zahir. Apa perbuatan yang zahir itu? Perbuatan kita sujud dalam sembahyang. Jadi dua-dua tu dia saling melengkapi. Di antara hubungan anggota yang zahir yang terpancar daripada hubungan batin hati. Kalau kita semata-mata sahaja sujud tapi hati tidak merasa hina dan sebagainya, maka dia terjadi ridha. Tapi kalau kita merasa hina semata-mata tidak dizahirkan dengan perbuatan,
dia pun tak jadi hijau juga. Nah, jadi dua-dua tu dia seiring. Baik. Jadi hendaknya dia khusyuk. Maka lagu mana cara kita nak dapat khusyuk ni? Khusyuk ni semua orang boleh cakap. Khusyuk ni pertama kita kena ingat khusyuk ni adalah satu rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita boleh khusyuk dari sembahyang, kita boleh berasa sedap dalam ibadat, kita boleh berasa lazat dalam sembahyang. Ini rezeki yang Allah Ta'ala tambahkan kepada hamba-hamba. Cuma kita boleh ikhtiar nak dapat khusyuk ni, boleh ikhtiar. Di antaranya cara kita nak mendapatkan khusyuk dalam sembahyang, kata ulama, kena memperingati kematian, mengingati kematian. Dalam sembahyang pun kena ingat kematian pun. Ya, kena ingat kematian. Bahkan ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, sembahyanglah kamu seolah-olahnya kamu akan mati selepas daripada itu. Ataupun kita kata seolah-olahnya itulah sembahyang yang terakhir bagi diri kita. Lagu mana kalau kita rasa orang ni dah sembahyang Allah, kita tengok banyak kisah-kisah zaman sekarang, zaman orang muda viral. Ada baru-baru ni seorang Tok Bilal meninggal dalam sembahyang. Lepas tu 2-3 hari sebelum tu pun ada juga kisah yang hampir sama, orang yang meninggal dalam sembahyang. Ya Allah, bertuah ataupun kita kata bahagianya dia bila bertemu dengan Allah dalam keadaan kesudahan yang baik, husnul khatimah. Dia sembahyang itu dia nak berjumpa dengan Tuhan, akhirnya dia berjumpa sungguh dengan Tuhan. Alhamdulillah, Allahumma. Maknanya kalau kita bayangkan kita sembahyang seolah-olah itulah sembahyang yang terakhir yang kita akan buat di atas dunia ni. Selepas ni kita akan mati, ataupun di tengah-tengah kita sembahyang itu kita akan mati. Ambo dulu mengajar ni, tak ada kira kalau takdir Allah ataupun malikul maut ni, ajal dia sampai, dia akan terangkat, akan berlaku apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Nak ayatnya dengan mengingati mati itu akan mencapai ataupun akan membantu seseorang itu mendapat kekhusyukan di dalam sembahyang. Bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Uzkuril mauta fi salatika fa inna ar-rajul idza zakara al-mauta fi salatihi fa hariyun an yuhsina salatahu wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli salatan ghayraha wa iyyaka wa kull amrin ya'taziru minhu. Nabi kata, ingatlah kematian di dalam sembahyang. Sama ada sebelum sembahyang itu kita nak ingat dah, ataupun tengah sembahyang itu kita berasa inilah sembahyang terakhir, inilah ucapan kalimah-kalimah, kata-kata terakhir yang kita nak bersembuhkan kepada Allah. Lalu jika seseorang mengingat mati dalam sembahyangnya, maka dia akan perelokkan sembahyang. Jadi bila kita ingat ini sembahyang terakhir kita akan buat yang terbaik, yang menyebabkan kita tu buat aja-aja sebab kita tak berasa lepas ni aku nak mati. Lepas ni aku ni sihat lagi, aku ni segar lagi, aku boleh pergi macam-macam lagi, panjang angan-angan di balik. Tapi kalau kita potong angan-angan kita, harapan kita, cita-cita kita nak di sana, di sini, ingat banyak orang tu siap-siap dah gali lubang kubur untuk kita. Ada satu orang hamba Allah wajib jumpa tu, lagi cerita kata sini, dia ada dah siap-siap batu nisan, tulis nama dia. Dia tu batu nisan ni bila Fatwani tu, batu nisan adalah batu ukiran atas tu macam ada tu kupon batu sebatang gitu kan, siap-siap nama dia. Rasa apa dia baca dia orang ni memang betul-betul realiti ingat kepada kematian. Kita pun tak ada masalah buat.
Zaman dulu ni orang buat poster bila meninggal kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas gambar kita hitam putih. Semoga Allah merahmati. Aku tak gambar kita kan. Nah, pas tengok hari-hari tengok. Biar kita tengok sebelum daripada kita mati. Bila kita mati esok, kita tengok pula gambar kita. Begitu. Supaya apabila kita tengok kita, nengung kan? Ada hutang orang berasa nak bayar, nak orang nak orang berasa nak jadi. Jadi gitulah. Nak orang ada kesan yang besar bila kita ingat kepada kematian. Aksiru min hadhihi al-ladzat. Hadhihi al-ladzat. Perbanyakkanlah mengingati akan sesuatu yang memutuskan kelazatan. Kepada dia al-mauta, iaitulah kematian. Jadi mati ini dia nanti pemisah, pemotong terhadap segala kelazatan manusia di atas muka bumi. Bila ingat kepada mati, bila mati tiba-tiba tak ada dah lazat makan nehok sedap, tak ada. Nah, perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang kita minat, tak ada. Harta-harta yang bertimbul-timbul, yang diindah-indahkan oleh tak ada. Itu penawar ubah yang paling berkesan. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menukilkan, dia melakatkan di cincin dia dengan perkataan kafa bil mauti wa'az. Memadailah dengan kematian itu memberi suatu pengajaran, keinsafan kepada kita. Baik, itu cara yang pertama. Jadi kata Nabi, siapa-siapa yang mengingati akan sembahyang, yang mengingati mati dalam sembahyangnya, pasti dia akan memperelokkan sembahyangnya. Dan solatlah seperti solat yang tidak menyangka bahawa dia masih berkesempatan untuk melakukan solat yang lain. Solat wasal salatan rajulin la yasudu annahu yusalli salatan ghairaha. Solat lainnya pahami tak ada kesempatan dah kita nak buat. Kemudian wa iyyaka, dan berhati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu terpaksa meminta uzur, yakni meralatnya kerana tidak mampu untuk memenuhinya. Orang panggilkan apa tu? Ada benda hak saku. Kemudian cara untuk kita nak hadirkan khusyuk dalam sembahyang ni, iaitu kita tidak tergopoh-gopoh di dalam melakukan sembahyang. Jadi di antara cara untuk mendapatkan khusyuk dalam sembahyang dengan melakukannya dengan penuh ketenangan. Perbuatan yang tergopoh-gopoh dalam sembahyang dengan cara melakukan dengan raju dan tidak ada tumaninah, yakni ketenangan di dalam rukuk dan sujud adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis Rasulullah terhadap satu orang lelaki yang masuk ke dalam masjid dan dia melakukan salat 2 rakaat. Kemudian dia datang ke arah Nabi dan memberi salam kepada Nabi. Bila diberi salam kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu kepada sembahyang kerana sesungguhnya tak sembahyang. Beberapa kali perkara berlaku. Akhirnya dia pun memperbaiki sembahyang dia itu dengan tumaninah, barulah Rasulullah mengakui mengiktiraf sembahyang. Jadi sembahyang kita ni kadang-kadang kita ni gaduh nak gimana tak tahu lah. Nak dengar habis. Banyak urusan. Ya dah. Urusan kita tak habis. Selagi kita hidup ni ada soal urusan yang ada. Tapi masa sembahyang ni cuba kita concentrate betul-betul. Kecuali memang ada urusan yang tak dapat dielakkan sungguh, urusan kecemasan dan sebagainya. Tapi sembahyang ni kalau ayatnya lama mana? Ada kali-kali paling-paling lama 10 minit, 5 minit. Ada setengah orang itu dia kata hamba tak boleh sembahyang lambat. Apa? Jadi memikir banyak. Jadi tak khusyuk. Dah mana yang dekat sangat sembahyang tu, hamba nak kejar khusyuk. Pasal ni lari. Belik-belik orang ni. Itulah ada juga orang ni gitu. Kena ke dia. Maknanya sembahyang dia ada. Sebab
tak sewi fikiran tu melayang-layang ingat tak benda lain kan. Jadi nak derah secara mana dia kena dengan segala rukun dan syarat-syarat bagi rukun kan. Semaya kita kata semaya yang ringkas tak ada masalah, boleh je semaya ringkas nah. Mungkin sebab ialah kita ni begitulah iman ni kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berkurang. Tapi kita nak ambil pahala istiqamah. Istiqamah ni maknanya tak tinggal benda tu, buat sama. Ni antara sehat tubuh kita lah. Dia kata kalau nak mujarab dalam amal, buat istiqamah walaupun sedikit. Dia kata contoh semaya sunat rawatib lah kita kata, ba'diyah, qabliyah, semua ni. Kalau berasa malas terlajak nak bangun diri semaya, tak apalah. Semaya lah dalam keadaan yang duduk, yang mana ketika tu mujahadah ni mana melawan perasaan mujahid, mutendai tu. Walaupun dalam keadaan semaya duduk, soft, tak ada masalah sebab semaya sunat. Kalau semaya wajib, tu tak dapat tidak lah, kena buat dengan sempurna mengikut kemampuan kita. Tak mampu diri, kena diri. Tapi kalau semaya sunat, sebab kita nak dapat pahala istiqamah ni, ganjaran orang yang istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah kan? Jadi kalau berasa malas terlajak nak semaya secara berdiri semaya sunat, semaya lah dalam keadaan duduk. Asalkan kita boleh jaga rawatib kita tu, semaya sunat rawatib kita. Begitu nah. Jadi nafsu kita ni itulah dia kena ajar nah. Dia kena ajar, dia kena didik dan sebagainya. Kemudian di antara cara kita nak dapatkan khusyuk lagi, iaitu kita menghayati makna dan bacaan di dalam sembahyang. Ini macam itu, alhamdulillah. Dan apa hukum kita khusyuk dalam sembahyang ni? Hukum kita khusyuk dalam sembahyang ni adalah syarat kepada Allah terima sembahyang kita. Syarat Allah terima. Apa makna Allah terima? Makna sembahyang kita tu diangkat dan diterima oleh Allah. Dan kalau sembahyang tu tak khusyuk, kita dah terlepas daripada soalan mu sembahyang ke tak. Sebab sembahyang tu wajib dah. Inna solat Allah Ta'ala sebut, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan atas tiap-tiap orang yang beriman 5 waktu sehari dan semalam. Jadi tujuan daripada kita sembahyang ni apa? Tujuan daripada kita sembahyang ni untuk kita ingat kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, kata Allah dalam ayat yang lain. Maka di sinilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ataupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di sisi Imam Al-Ghazali wajib kita ni kena khusyuk dalam sembahyang. Sekurang-kurang khusyuk, orang panggil lagu mana kita nak kata kita ni orang yang dah dipanggil khusyuk dalam sembahyang, iaitu kita sedang kita ni sedang mendirikan sembahyang. Dia khusyuk ni dia berbeza atas tiap-tiap orang. Ada orang mungkin diberi khusyuk daripada awal sehingga dah selesai dia mendirikan sembahyang. Ni orang yang sempurna. Nah, orang yang tenggelam dalam ibadah dia kepada Tuhan dia. Dan mungkin kita ni sekejap ingat, sekejap ada ingat, sekejap ingat, sekejap ada ingat. Nah, jadi bila lain hati kita berpaling, teringat ke benda lain, maka kita heret balik supaya kita ingat kepada Allah. Nah, bahkan kata guru kita dulu masa kita mengaji, bila kita teringat kalau kita ni dulu mikir kepada benda lain, lalu kita nak kembali untuk mengingati Allah. Nah, tengok duduk semaya ni, mula-mula tu ingat kepada Allah. Tiba-tiba dia lagi memikir ke benda lain. Masa tu bila kita teringat, klik semula kepada Allah, itulah alamah tanda yang sembahyang kita tu
akan diterima oleh Allah. Kan? Jadi di sini hukum khusyuk ni di sini Imam Al-Ghazali dia kata wajib, mesti kena hati pada Allah. Sebab tujuan daripada sembahyang itu adalah untuk mengingati Allah. Kemudian di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, khusyuk itu dia panggil ziyadah, pahala yang suku, hukum dia sunat. Hukum dia sunat dalam menjadikan sembahyang. Mana kalau orang yang mendapat khusyuk dalam sembahyang ni, dia dapat pahala yang lebih. Tapi perlu kita ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, salatul munafiqin nawa salatu abadan la salatan qulub. Solat orang munafik adalah solat anggota badan dan bukannya solat jantung hati. Jadi hal ini perlu kita jaga. Ada beza di antara sembahyang orang yang sebenar, orang yang mukmin, dengan sembahyang orang munafik. Iaitulah orang munafik ini dia hanya sembahyang dengan anggota yang zahir, anggota badan, sedangkan orang yang beriman itu sembahyang dengan anggota badan dan anggota hati. Dengan kita kata anggota hati saja, nanti dia bayar sembahyang ni kira niat je. Sembahyang ni kira ingat Tuhan. Sembahyang dah tu. Kenal? Kai sembahyang anda dia kata niat saja. Kai nak makan, kai nak nikah, tahu pun. Kenal? Cari nasi, cari makanan dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, di dalam hal ini Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asar. Setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan. Apa makna siksaan? Iaitu daripada mendapat rahmat Allah. Jadi orang yang sembahyang tidak khusyuk, sebenarnya dia akan mengeraskan hati kita, menyebabkan kita ni jauh daripada rahmat Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu sududuha wala 'ushruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma 'aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyang itu melainkan hanya 1/6 atau 1/10 sahaja, dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya. Jadi sembahyang kita ni dinilai oleh Allah Ta'ala berdasarkan kadar kekhusyukan kita. Sembahyang itu mungkin kita kata sah dah segala hukum. Kemudian dalam orang sembahyang sah belaka tu, hak ni sembahyang dia banyak khusyuk daripada mengingati benda yang lain. Hak ni banyak mengingati benda lain daripada khusyuk. Hak ni pula mungkin khusyuk sekejap, banyak mengingati benda lain. Dia selesai. Maka tiap-tiap sembahyang hamba tu berbeza belaka penilaian dan ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala hadiahkan, kurniakan kepada kita ni untuk kita dapat khusyuk di dalam sembahyang. Allahumma amin. Kemudian kata pengarang kitab kita, adab yang ke-12, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yakni adab-adab sembahyang berjemaah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan